Alhamdulillah. Dan selama-lamanya Alhamdulillah, harus mengucapkan syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita pada malam ini berada di dalam satu majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan maghbuban fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan ataupun dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, iaitu kesihatan dan waktu lapang. Dan kesihatan dan waktu lapang ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selepas daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang diberikan kepada hampir kesemua hamba-hamba Allah. Jarang berjumpa hamba Allah yang sakit dalam kehidupan kita. Ada, tapi lagi banyak kita jumpa orang yang sihat daripada orang yang sakit. Dan setiap dari kita kebanyakannya mempunyai masa lapang. Jarang kita jumpa orang yang hidup dah 24 jam sibuk. Sekurang-kurangnya mesti ada waktu lapang yang sedikit. Dia nak makan, dia nak tidur, dia boleh bersembang dengan kawan dia. Tak ada dalam dunia ni kita jumpa orang yang hidup dah 24 jam kerja sahaja. 24 jam buat urusan dunia je. Tak ada orang, tak ada, kita tak jumpa. Mungkin ada orang yang sangat penting, Perdana Menteri ke apa, tapi mereka pun ada, masih ada waktu rehat. Hatta yang di-Pertuan Agong sekalipun ada waktu untuk berehat, ada waktu untuk bercuti dan sebagainya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bagi tahu dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan waktu lapang. Ramai orang bila sihat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada waktu lapang, dia buat kerja-kerja yang dia nak, yang dia suka, dan dalam masa yang sama dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila dia sakit, baru dia teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia dah kusut, dah serabut kehidupan dia, waktu dah sempit, dah tak ada apa yang dapat menolong. Bila kata waktu dah sempit, siapa lagi menolong? Tak ada siapa menolong dah. Masa itu baru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, kalau kita nak doa kita dimakbulkan ketika mana kita sakit, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita sihat. Kalau kita nak Allah makbulkan doa kita ketika kita ditimpa kemiskinan, ada masalah ekonomi dan sebagainya, kita kena banyak berdoa kepada Allah ketika kita dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan kesenangan. Kalau kita nak Allah makbulkan doa kita dalam keadaan kita kesempitan, kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita ada waktu lapang. Jadi dalam kehidupan manusia ini kita semua ada waktu lapang. Kita semua diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua orang ada penyakit-penyakit tersendiri, penyakit yang mungkin kadang-kadang tidak menyebabkan dia hampir mati dan sebagainya. Orang tua-tua biasanya sampai masa akan ada sakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Namun semua jenis sakit itu masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang kepada kita semua untuk terus bernafas. Ada lagi kehidupan yang Allah berikan kepada manusia walaupun telah ditimpa kesakitan. Dan kesakitan itu adalah seterusnya kesakitan itu sekalipun adalah sebahagian daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita berada dalam keadaan apa juga keadaan sekalipun, kita kena sentiasa ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi hamba-hamba yang hanya mencari Allah
Bila kita terdesak, bila kita terasa terbeban, tidak jumpa jalan, kita hanya mencari Allah pada ketika itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala amat murka kepada hamba-hambanya yang mengabaikan Allah. Maksud mengabaikan Allah ni, maksudnya dia hanya mencari Allah bila dia terdesak sahaja. Bila dia senang, dia tak nak ingat Allah. Orang kalau dia dah mencintai Allah ataupun dia dah mengenal Allah sekurang-kurangnya, dia mesti akan sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak cinta kepada seseorang, kita nak cinta kepada sesuatu, kita kena banyak mengingat dia. Dan dengan bila kita mencintai seseorang, bila kita mencintai sesuatu, sudah pasti kita akan sentiasa mengingati dia. Mengingati Allah bukan bermakna kita sering berzikir kepada Allah, tapi kita ingat dan sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kepada kita. Bila kita sedar bahawa Allah Tuhan kita, kita ini hamba dan kita tidak memiliki apa sahaja sekalipun, barulah kita ini berada dalam keadaan kita mengingati Allah. Kadang orang dia hanya mengingati Allah dengan makna dia tahu Allah tu ada, tapi dia masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan ingat, itu tahu Allah tu ada. Bila kata orang tu dia mengingati Allah, bukan bermakna dia sering berzikir kepada Allah. Bisa dia sebut Allah, Allah, la ilaha illallah dan sebagainya, tetapi hati dia tidak tahu pun, ataupun dia tidak sedar pun apa yang diucapkan. Sebut Allah, Allah, sebut astagfirullah, sebut segala benda yang berkaitan dengan Allah, berzikir kepada Allah, tetapi melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Lagi-lagi perkara ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga keadaan kalau orang berbuat jahat, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nak mencuri, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dulu yang dia tak kira boleh mencuri. Ini bukan sahaja haram, bahkan dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyak bersyukur dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kehidupan kita. Betul yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas daripada melakukan dosa dan kemaksiatan. Namun begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu, setiap daripada anak Adam ataupun setiap daripada keturunan yang lahir daripada Nabi Adam alaihissalam, khata'un, melakukan kesilapan. Semua orang akan melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Semua kita ini melakukan dosa. Semua kita melakukan kesilapan. Saya, tuan-tuan, siapa sahaja, hatta para ulama sekalipun, para nabi sekalipun ada melakukan kesilapan. Namun begitu para nabi dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat bagaimana surah, contohnya Nabi Yunus alaihissalam melarikan diri daripada kaumnya, lalu Allah memberi pengajaran dengan menelan, dan Allah menghantarkan menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ini bermakna Nabi Yunus melakukan kesilapan, dan kesilapan yang dilakukan oleh para anbiya bukanlah sebagai tanda penghinaan kepada para nabi, akan tetapi sebagai pengajaran kepada kita, supaya kita sedar bahawa kita hanya manusia biasa. Sebab itu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi dan rasul dalam keadaan mereka itu adalah manusia. Allah tidak mengutuskan para nabi dan rasul dari kalangan malaikat. Sebab apa? Sebab kalau Allah mengutuskan nabi dan rasul dalam kalangan malaikat, maka nanti di hari akhirat akan ada manusia yang memberi alasan. Bolehlah dia itu malaikat, tak ada nafsu. Kita ni manusia ada nafsu. Jadi Allah sengaja mengutuskan nabi dan rasul dalam kalangan manusia, saya tidak langsung menghapuskan alasan-alasan yang bakal diberikan oleh
orang kafir. Jadi bila kita sering melakukan dosa, dosa ni apa sebenarnya makna dosa? Kata sebahagian ulama, dosa ataupun maksiat ini bermaksud penderhakaan, yakni penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penderhakaan macam mana? Bila kita tidak taat, bila kita tidak patuh kepada perintah-perintah Allah. Jadi kita boleh faham dengan mudah, bila kita buat maksiat, kita akan mendapat dosa. Bila kita membuat ibadah, kita akan, ataupun bila kita melakukan perkara ketaatan kepada Allah, kita akan mendapat pahala. Bila kita buat ibadah, kita dapat pahala. Apa pula makna ibadah? Ibadah ini adalah satu istilah, satu jenama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha. Jadi semua perkara yang Allah suka dan Allah redha termasuk dalam perkara ibadat. Sekecil mana, sebesar mana sekalipun ibadat tersebut, bila Allah suka, bila Allah redha, termasuk dalam perkara ibadat. Walaupun tidak disebut dalam Al-Quran. Adakah Allah sebut dalam Al-Quran, kalau ada kafilah yang rosak, kamu suka rela menjadi pembantu macam polis trafik itu, dapat pahala? Allah tak sebut. Tapi kalau benda itu berlaku, ada orang susah, apa-apa kejadian sekalipun, mendatangkan kebaikan yang menyebabkan Allah suka dan Allah redha, itu termasuk dalam perkara-perkara ibadah. Namun bukanlah ibadah khususnya seperti solat, puasa dan sebagainya. Adalah ibadah-ibadah yang kecil. Dan bagaimana pula kita nak tahu bahawa satu perbuatan itu Allah suka dan Allah redha? Caranya, kalau kita tengok perbuatan itu, kalau Allah suruh, maknanya sudah pasti Allah suka dan redha kepada perbuatan tersebut. Sebagai contoh solat, Allah kata wa aqimus solat, dan demikianlah solat. Jadi kita dapat faham bahawa solat adalah satu perbuatan, satu ibadah yang Allah suka dan Allah redha. Maksiat pula maksudnya apa? Maksiat ini perkara yang Allah benci dan Allah murka. Kalau tadi kita kata ibadat adalah perkara yang Allah suka dan Allah redha, maksiat pula awal itu, benda yang Allah tak suka dan benda yang Allah tak redha. Macam mana kita nak tahu faedah yang sama? Kalau Allah larang dalam Al-Quran, maknanya Allah tak suka dan Allah tak redha dengan perbuatan tersebut. Bila kita telah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka, menyebabkan Allah tidak redha kepada kehidupan kita, maka akan ada beberapa kesan dalam kehidupan kita. Antaranya yang pertama, kesan-kesan daripada kesan-kesan maksiat yang akan terjadi dalam hidup kita apabila Allah tidak redha dan Allah tidak suka akan perbuatan kita. Yang pertama sekali, Allah akan halang kita daripada mendapat ilmu. Kita ini akan jadi orang yang susah nak dapat ilmu. Benar, mudah kata, benar, tak bijak dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang banyak berbuat dosa, tapi Allah tak berikan ilmu. Ilmu tersebut yang Allah berikan tidak ada manfaat untuk diri dia. Ataupun mungkin Allah nak uji dia lagi, Allah sengaja nak jadikan dia dalam keadaan yang lebih teruk. Betapa bencinya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seseorang itu, sehingga bila Allah benci dia, Allah akan tambah nikmat, Allah akan tambah lagi supaya dia lebih sesat, makin sesat dan terus sesat, sampai dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab yang pertama yang Allah kata, bila kita banyak melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka, kita melakukan dosa, akan terhalang daripada mendapat ilmu. Ada yang tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Bila Allah kata Allah mengajarkan kamu, maknanya Allah akan memberikan ilmu. Bila kita bertakwa, kita akan mendapat ilmu. Bila kita tidak bertakwa, bila kita tidak bertakwa, bila kita melakukan maksiat, kita tidak akan mendapat ilmu. Dalam satu kisah yang sangat masyhur daripada Waqid Ibn Jarrah. Waqid Ibn Jarrah ini siapa tuan? Guru kepada
Al-Imam Al-Syafi'i. Al-Imam Al-Syafi'i satu hari dia mengadu kepada Waqi' Ibnu Al-Jarrah, mengadu kepada Syekh. Syakautu ila Waqi'in an su'i hifzi. Aku telah mengadu kepada Waqi' akan buruknya hafalan. Imam Syafi'i ni dia ni miskin tu. Orang yang miskin, dia nak belajar tak ada buku tulis. Miskin ni tak ada buku tulis. Jadi dia menulis ilmu-ilmu yang dia pelajari hanya di tapak tangan dia menggunakan air liur dia. Setiap kali dia tulis, dia terus hafal. Sebab apa? Kalau dia tak hafal, macam dia nak tulis benda baru. Sedangkan kalau kita belajar, mana ada satu hari, tunggu ada perkataan ke? Mesti akan mengambil masa yang lama dan Imam Syafi'i akan terus tulis dan hafal. Sehingga otak dia menjadi terbiasa dalam keadaan begitu. Jadi satu hari Imam Syafi'i bergadu kepada guru dia, kata dia ni susah nak hafal nak tinggi. Fa'arshiduni antarkal ma'asi. Lalu Waqi' Ibnu Al-Jarrah kata Imam Syafi'i, bila kata Imam Syafi'i kau salah hafal, kau tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i dia dengar perkara tersebut, dia pilih apa maksiat buat. Kita pun tahu Imam Syafi'i ni ulama daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar jasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni punya besar jasa tuan-tuan. Sebelum zaman Imam Syafi'i telah berlalu Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Telah berlalu Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki. Imam Syafi'i ini dia punya keilmuan, dia sampai dia mampu untuk membetulkan mazhab Hanafi, betulkan balik mazhab Maliki. Dia itu mazhab Syafi'i, tapi dia boleh betulkan mazhab Maliki, betulkan mazhab Hanafi. Dia tak merosakkan, dia betulkan balik. Hebatnya Imam Syafi'i. Jadi kalau orang setara hebatnya tu, ulama hebat macam tu, dia diberi nasihat oleh guru dia untuk meninggalkan maksiat. Ada apa maksiat yang Imam Syafi'i buat? Dikabarkan satu hari Imam Syafi'i pergi ke pasar. Biasalah pergi pasar ramai-ramai kemudian. Dan Imam Syafi'i terlihat kepada betis seorang wanita. Dia bukan tengok betis dan pasisi macam itu ada kain dekat nampak betis, bukan. Dia hanya nampak bayangan betis daripada kain yang jarang. Tuan kalau kain jarang, hari apa telak, kita boleh nampak dalam telak, kan? Kain-kain yang nipis dan sebagainya kita boleh nampak di sebalik kain tersebut. Imam Syafi'i nampak bentuk betis. Di sini kita bukan nampak betis, nampak bentuk betis ni. Seorang perempuan. Menyebabkan Imam Syafi'i susah nak hafal. Jadi hanya itu sedikit sahaja. Kalau kita kata dah tengok rezeki, ada macam mana kan tuan, sekali tengok rezeki. Tapi Imam Syafi'i Allah pelihara dia. Tertengok sedikit pun menyebabkan ada efek kepada hafalan Imam Syafi'i. Jadi kata Waqi' Ibn Jarrah tadi, al-ilmu Imam Syafi'i kata Waqi' Ibn Jarrah bagi tahu dia ada ilmu nur, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yahdi lil ma'asi. Dan ilmu dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam, tidak akan mendarangi orang-orang yang melakukan maksiat. Itu kesan yang pertama ketika kita melakukan dosa kepada Allah. Kesan yang kedua tuan, doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Doa seseorang yang berdosa tidak akan dimustajabkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang panjang, maksudnya ada seorang lelaki yang bermusafir. Bagaimana kita sedia maklum, orang yang bermusafir doa dia makbul. Sebab tu sebahagian orang, sebahagian ulama, bila kita tahu dia nak bermusafir, dia tahu ada orang nak berjalan jauh, dia akan minta orang tersebut mendoakan dia, doakan aku sekian. Sebab apa? Nak musafir. Macam kita lah, kalau orang nak berhaji, doakan aku sekian, doakan aku sekian.
Jadi Nabi SAW cerita ada seorang ini dia bermusafir yang sangat jauh. Orang Arab dulu bila musafir jauh, pada dia akan berdebu. Dia pada masih naik jalan jauh. Kalau naik kendaraan naik motor, tak ada tingkap lah. Pada dia masih berdebu. Jadi dia bermusafir. Nak cerita teruk yang jauh dengan musafir dia. Maknanya kalau ikut logiknya makbul, mudah makbul dah doa dia. Jadi seorang musafir ini dia berdoa kepada Allah, dia mengangkat tangan. Dia mengangkat tangan tinggi. Nak doa makbul, doa angkat tangan. Nampak kesungguhan kita berdoa kepada Allah. Dia berdoa, dia menyebut nama Allah. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, Ya Allah yang Maha pemurah, Ya Allah yang Maha sebenarnya. Dia puji Allah, dia sebut nama Allah. Tapi doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, macam mana doa dia nak makbul? Macam mana Allah nak makbulkan doa dia? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Sedangkan musafir tadi dia makan dan minum benda-benda yang haram. Dia makan benda yang haram, dia minum benda yang haram. Wa malbasuhu haram. Dan dia pakai juga pakaian-pakaian yang haram. Wa wudhiya bil haram. Fa anni yustajabu lidzalik. Dia makan daripada sumber yang haram. Dia beri makan kepada orang pun dengan duit yang haram. Macam mana Allah nak mustajabkan doa dia tadi? Ada soalan riwayat Imam Muslim. Jadi sebabnya kesan yang kedua, bila kita melakukan dosa kepada Allah, doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah. Jadi sedar tuan-tuan, kadang-kadang kita berdoa tak makbul, ada beberapa sebab. Sama ada Allah tak nak makbulkan ke, Allah belum nak makbulkan ke, ataupun kita ni tidak layak untuk dimakbulkan doa. Sebab apa? Sebab kita banyak melakukan maksiat. Jadi kadang-kadang bila kita doa tak makbul, kita kena bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang tidak layak doanya untuk diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tuan-tuan, kesan apabila kita banyak melakukan dosa, bila kita melakukan maksiat kepada Allah, kehidupan kita akan menjadi sempit. Dalam kehidupan kita di dunia ini, hidup terbahagi kepada dua jenis kehidupan. Yang pertama, kehidupan yang baik, dan yang kedua, kehidupan yang sempit. Dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menghidupkannya, menjadikan kehidupannya dengan kehidupannya yang baik. Manakala dalam firman Allah yang lain, Allah sebut dalam surah Taha ayat ke-124, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang bermaksud, sesiapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka buat diri orang yang berpaling daripada Allah, ma'isyatan dhanka, kehidupannya yang sempit. Maksud berpaling daripada Allah ni apa tuan-tuan? Maksud berpaling daripada Allah ialah orang yang mengingati perintah Allah. Allah perintah dia sekian-sekian, dia buat benda lain. Allah kata tunaikan solat, dia tak tunaikan solat. Allah kata puasa di bulan Ramadan, dia pergi curi makan. Allah kata buat sekian-sekian, dia tak dengar. Allah kata ni semua dia tak dengar. Dia berpaling daripada arahan Allah. Jadi orang yang berpaling daripada Allah, Allah akan hidupkan dia. Allah tak matikan dia terus. Ma'isyatan dhanka, Allah akan hidup dia dalam keadaan kehidupan yang sempit. Hidup dia jadi serabut, sempit, dan banyak lagi masalah-masalah. Tapi kalau orang tu taat kepada Allah, laksanakan perintah Allah, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah dan sebagainya, Allah akan
menjadi dalam keadaan hidup yang baik. Jadi 3 kesan kemaksiatan dalam kehidupan kita. Nampak maksiat ni kadang-kadang tak ada benda kita rasa alah, buat maksiat dosa-dosa boleh taubat, tidak lagi taubat lah, selalu buat maksiat. Tapi sebenarnya maksiat akan memberi kesan dalam kehidupan kita. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, yang pertama, kesan maksiat dalam kehidupan, Allah akan susahkan kita daripada mendapat ilmu. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tak menyebabkan, tak memberikan azab terus kepada kita. Kadang-kadang kita ni banyak buat maksiat tapi dapat ilmu banyak melimpah. Boleh jadi Allah sengaja nak buat macam tu sebab Allah nak uji anak keturunan kita. Dapat anak dah kahwin, dapat anak besar, anak ini tidak dapat pergi sekolah, macam tak pergi sekolah. Niksa 16 makan penuh tak apa kan? Belajar tak faham, Allah nak uji dengan beri ujian kepada keturunan kita. Allah nak uji kita. Kadang kita buat maksiat tapi rumah kita Allah makbulkan saja. Ada je, minta tu dapat. Dan macam wali yang kita ni buat maksiat tapi rumah sentiasa dimakbulkan oleh Allah. Boleh jadi Allah sengaja nak uji kita dengan lebih lagi. Ataupun Allah nak menyebabkan doa-doa kita itu sesudahnya menangkan diri kita sendiri. Kita doa, walaupun banyak maksiat, kita doa, ya Allah, pilih kaya, Allah bagi jadi kaya. Sampai satu masa kekayaan itu akan menjahanamkan kehidupan kita. Boleh jadi kita banyak buat maksiat, Allah kata dalam Al-Quran, banyak sampai yang berpaling daripada Allah, dia berikan kehidupan yang sempit. Tapi boleh jadi kita banyak buat maksiat, Allah masih lagi beri keamanan dalam kehidupan kita. Allah memudahkan kehidupan kita. Kita takut perkara-perkara ini menjadi satu ujian daripada Allah, ataupun disebut sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bila kita buat maksiat, Allah mudahkan kehidupan kita. Ini tuan, satu kesannya, sebenarnya satu azabnya yang sangat besar. Kita tak rasa tapi akan memberi kesan yang besar kepada kehidupan kita. Kita buat maksiat, Allah tambah nikmat. Kita buat maksiat, Allah tambah nikmat. Benda itu tuan, tapi ada tak berlaku? Ada. Contohnya siapa tuan? Fir'aun, Qarun. Ini hamba Allah yang dipuji dengan kenikmatan, kesenangan, tetapi menyebabkan mereka lupa dan terus lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat Allah dah akan buat apa sahaja ini. Dan Fir'aun ni tuan, kalau kita nak cari kisah dia, kita nak baca kisah dia, hebatnya Fir'aun ini dalam kehidupan dia tidak pernah sakit tuan. Sakit tak pernah. Apa lagi? Sihat mana hidup, mana hidup sihat. Bahkan disebutkan bersih pun tak pernah sama. Batuk sikit pun tak pernah. Kita batuk biasa kan, makan tersedak minum, dia tak pernah masuk. Cuma Allah jaga dia. Sebab tu sengaja Allah nak buat dia lagi jauh, bagi dia lagi sesat. Sebab tu Allah dah tak nak orang macam ni. Kalau kita dalam kehidupan kita diberi ujian oleh Allah, karena bukan bermakna Allah benci kita, tapi ujian-ujian itu adalah sebagai tanda rindu Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Allah beri ujian supaya seorang hamba ini dia ingat kepada Allah. Kadang-kadang ada ujian menimpa kita pun baru kita nak cari Allah. Ini okey dia tuan, sebab tu Allah masih lagi bagi peringatan kepada kita untuk kita kembali kepada Allah. Kita takut jadi macam Fir'aun, jadi macam Qarun dan sebagainya. Allah bagi mereka lagi sesat. Kalau Qarun pula tuan-tuan, asalnya seorang yang miskin. Dia cemburu kepada sahabat-sahabat dia yang lain yang banyak harta dan banyak bersedekah. Dia berdoa kepada Allah supaya dia diberikan harta. Sebab apa dia nak harta? Dia berdoa kepada Allah, ketika aku nak harta, sebab aku nak banyak bersedekah, sebab aku nak berzakat dan sebagainya. Tapi bila Allah berikan dia harta, dia lupa.
Dia lupa dengan janji-janji dia yang dijanji dengan Allah dan dia nak bagi sedekah, dia nak bezakan. Saya dah pergi dengan istana Korun, tak ada usaha kan. 4 kali suara raya dia punya luas dia rendah saya kan. Tapi bila saya tanya orang yang jaga tu, ini dah tenggelam sebenarnya. Tenggelam bukan dengan laut, tenggelam dengan pasir. Yang ada sikit je tuan, loteng di atas. Tenggelam terus Allah binasakan Korun ni. Sebab tu banyak melakukan maksiat kepada Allah. Dan bagi kata nak buat ibadah Allah lagi, tak buat, tipu Allah. Orang yang menipu Allah ni orang yang menipu diri. Boleh ke kita nak tipu Allah? Tertipukah Allah dengan kita? Semestinya Allah tidak akan tertipu dengan kita, tapi kita yang tertipu dengan diri kita sendiri. Jadi kita tak nak maksiat-maksiat ataupun apa sahaja dalam kehidupan kita. Kita buat perbuatan-perbuatan tersebut memberi kesan yang buruk kepada diri kita. Kita nak perkara-perkara amalan-amalan yang kita buat ini, semuanya adalah untuk memudahkan kita berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Yang mana kita tahu pada hari kiamat, pada mahsyar nanti, tidak ada yang dapat memberi manfaat kepada kita. Ada harta banyak mana pun tak guna, ada anak ramai mana pun tak guna, ada isteri 4 orang sekalipun tak guna. Yang berguna pada kita itu hanyalah amalan-amalan kita, sebab tu kita hidup di dalam dunia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus beramal dengan amalan-amalan yang soleh dalam kehidupan kita, dan dijauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan, sebagaimana yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia kata apa? Kalau engkau susah sangat nak buat baik, tetapi terlalu senang nak buat jahat, terlalu senang nak buat dosa dan maksiat, sampai kau pun dah tak tahu dah macam mana nak buat baik ni. Dia kata banyakkan berdoa kepada Allah dengan satu doa, Ya Allah, haramkan aku daripada merasa kelazatan melakukan maksiat, dan rezekikan aku kelazatan apabila aku melakukan ketaatan. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita peluang untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بسم الله توكلنا واليك انبنا واليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.